Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kita bertemu kembali untuk sesi terakhir, pertemuan ketiga, usaha penerbitan. Untuk sesi ini saya akan bincang berkaitan dengan bab 5, iaitu strategi komunikasi pemasaran dan juga pelan perniagaan. Tadi di peringkat-peringkat awal kita dah bincang tentang bab 4, proses penerbitan, bab 6, perencanaan idea dan juga kreativiti. Bab 7 berkaitan dengan proses editorial. Bab 8 berkaitan dengan tahap produksi desktop dan aktiviti online. Jadi ini saya patah balik ke bab 5, itu strategi komunikasi dan pelan perniagaan, sebab dua topik yang besar ini, iaitu IMC dan pelan perniagaan ini memerlukan satu kefahaman yang cukup mendalam, dan juga kita kena faham tentang strategi-strategi yang perlu kita garapkan dalam pelan perniagaan. Kalau kita lihat dalam portal UUM online, saya ada sediakan lebih daripada 9 slide berkaitan dengan bab 5 ini, bersama dengan dia punya video. Jadi bolehlah kita lihat, pilihlah mana-mana slide yang sesuai untuk menjelaskan konsep-konsep yang ada dalam IMC dan juga pelan perniagaan. Okey. Di peringkat awal untuk IMC dan pelan perniagaan ini, ianya dibuat maksudnya ditugaskan dalam Jabatan Perniagaan dan ataupun dalam tugasan kita panggil Jabatan Pembangunan Perniagaan ataupun Jabatan IMC. Okey, dalam hal ini apa yang paling penting yang perlu kita faham dalam Jabatan Perniagaan ini adalah kita mesti memikirkan tentang strategi-strategi perniagaan. Dalam hal ini ada yang paling penting dalam strategi perniagaan ini ialah ada dua perkara. Pertama sekali, kita kena tahu tentang komponen 4P sampul 1P. 4P 1P. Yang kedua adalah komponen SWOT analisis. Dua komponen ini penting dalam Jabatan Perniagaan kerana Jabatan Perniagaan bertanggungjawab untuk memasarkan produk. Jadi sebelum untuk memasarkan produk, Jabatan Perniagaan bersama pihak pengurusan kanan, syarikat, Board of Director, mereka akan membuat analisis SWOT. Itu melihat tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman produk majalah kita. Contoh majalah kita adalah majalah makanan. So, apa kekuatan majalah makanan? Syarikat lain terbit tak majalah makanan? Apa kelebihan mereka? Apa kelebihan kita? Apa kekurangan kita? Apakah strategi kita menyebarkan maklumat, informasi berkaitan dengan majalah kita? Bagaimanakah kita membuat marketing majalah kita? Apakah cara-cara promosi kita? Apakah kelemahan kita dan apakah peluang-peluang dan mungkin ancaman-ancaman kita yang hadapi? Ini SWOT analisis dalam Jabatan Perniagaan amat penting, kerana melalui SWOT analisis ini barulah kita boleh merangka atau mengatasi apa yang kita rancangkan dalam perniagaan yang akan kita bincang selepas ini. Okay. Seterusnya dalam Jabatan Perniagaan, kita juga kena memikirkan tentang 4P dan 1P. 4P pertama sekali, P nya adalah product, place, people dan juga price. 4P ini agak penting. Harga majalah kita berapa? Contoh kita ambil di sini, P1 ialah price. Berapa harga majalah kita? Adakah majalah kita dalam kategori harga yang kompetitif, RM9, majalah lain RM15, ataupun majalah kita mahal? Majalah kita terbit RM15, majalah lain RM11. Ketebalan harga kita, kos kita, sebab harga ini ditentukan oleh kos cetak, kos edaran, kos diskaun kepada pelanggan tetap. Jadi harga ini memang penting, dan harga ini ada kita tetapkan di dalam pelan perniagaan. Yang kedua ialah
tempat di mana majalah kita nak diterbitkan, di mana majalah kita nak dipasarkan. Sama ada di agensi kerajaan, hanya di kedai-kedai buku, di pasar raya, ataupun tempat kita pasarkan di online. Jadi kat sini wujud dari satu perkara yang penting ialah yang kita panggil traditional market dan juga online market. Traditional market macam agensi kerajaan, kedai buku, library, pasar raya, itu yang umum tahu, itu tempat-tempat orang jual buku, jual majalah. Tapi melalui online, ia merupakan satu peluang yang kita lihat sini, satu peluang di mana kita boleh memasarkan produk kita melalui platform online. Ini satu. So, untuk kita menjual melalui platform online, kita mesti ada strategi untuk kita membuat promosi di platform online. Okay. Seterusnya P adalah promosi. Contoh kita buat promosi menggunakan media baru, Instagram, Facebook, Twitter, website, dalam blog dan sebagainya. Termasuklah issue.com yang popular dengan majalah-majalah digital. Kita juga boleh menggunakan mengadakan promosi menggunakan media massa, flyer, streamer, surat khabar, promosi khas, contoh melalui event-event hari ibu, hari bapa, hari pesta buku, boleh combo. Kita juga boleh membuat promosi secara jualan langsung, ataupun melalui aktiviti-aktiviti khas, sama di dalam TV kita buat resensi buku, di pesta-pesta kita adakan pelancaran buku. Okay. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah produk. Itu ialah P keempat ialah produk. Produk kita terbagi kepada dua. Pertama sekali produk fizikal atau dipanggil produk cetak. Kedua adalah produk digital. Kita lihat sini produk digital asalnya bermula adalah dalam bentuk soft copy ialah PDF, yang mana kita jadikan dia PDF supaya mudah untuk orang baca dan kita hantar soft copy itu kepada pelanggan-pelanggan kita. Manakala produk fizikal adalah mula cetak, ia seperti produk-produk biasa yang perlu melalui proses pencetakan dan perlu diedar secara tradisional. Dalam produk ini ada iklan-iklan. Iklan inilah yang akan membantu pihak syarikat untuk menjana pendapatan. Dan yang seterusnya adalah P seterusnya adalah sasaran, itu people. Siapakah sasaran kita? Siapakah pembaca dan juga pembeli? Di manakah kita punya pembaca untuk kita panggil kita nak sasarkan. Jadi orang yang sasaran ni ataupun people ni banyak berkaitan dengan tempat. Kalau kita cakap okey, orang yang nak baca ini adalah belia. So belia ini perlu sesuai di mana dia nak dijual. Ini adalah ini adalah merupakan dua komponen utama yang menjadi tugasan pihak Jabatan Perniagaan, itu analisis SWOT dan juga strategi pemasaran 4P dan 1P. Kalau kita lihat secara detail, kita lihat apa soal analisis ini. Kalau kita lihat kekuatan majalah, kelemahan, ancaman dan peluang. Yang ini boleh kita lihat dari sudut pemasaran khususnya, dari sudut produk, sudut pembaca. Dan di dalam kelemahan-kelemahan dan ancaman ini, kadang kita ada peluang. Peluang ini selalu kita wujud melalui kita punya inovasi digital, QR code, HP, video dan sebagainya. Okay. Ini strategi pemasaran yang kita lihat 4P tu. Okay. Seterusnya kita lihat dengan pelan perniagaan. Seterusnya kita lihat pelan perniagaan. Yang mana pelan perniagaan ini mengandungi analisis pasaran, strategi pemasaran, ramalan jualan dan persaingan. So rancangan perniagaan ini penting
kerana ia merupakan satu gambaran keseluruhan syarikat. Kedudukan syarikat, keuntungan syarikat, ramalan masa depan. Sebab itu kita lihat dalam hal ini, syarikat perlu mewujudkan ataupun membina ataupun menyediakan dipanggil rancangan perniagaan. Rancangan perniagaan. Rancangan perniagaan ini penting untuk kita melihat dari segi apa? Pertama sekali, perjawatan. Perjawatan, pengurusan kewangan, pengurusan operasi, pengurusan pengeluaran, analisis SWOT, banyak. Mana dokumen rancangan perniagaan ini sangat penting untuk syarikat sediakan bagi melihat kelangsungan sesebuah syarikat. Jadi apa itu rancangan perniagaan? Ia merupakan dokumen bertulis tentang perniagaan yang mana ia menjelaskan tentang keseluruhan aktiviti-aktiviti dalam syarikat, termasuklah kos operasi, kos kewangan, SWOT analisis. Ada yang mengatakan rancangan perniagaan seperti kertas kerja, kertas projek, kertas cadangan. Okey. Soalan utama sekali, apa pentingnya rancangan perniagaan ini? Soalan pun pernah keluar, kita nyatakan apa pentingnya pelan perniagaan ini. Pertama sekali, pelan perniagaan ini adalah satu pelan ataupun satu dokumen yang boleh jadi alat ukur pencapaian perniagaan. Sebab dia ada data-data. Dia adalah satu dokumen yang boleh menepasti atau membincangkan tentang pesaing utama perniagaan. Ketiga, membangunkan misi dan visi perniagaan. Mana di dalam itu dia terangkan tentang visi dan misi perniagaan. Ada tentang potensial ataupun peluang-peluang untuk berjaya, cara menguruskan perniagaan, operasi kewangan, juga SWOT analisis. Yang penting sekali, perniagaan dokumen rancangan perniagaan ini boleh digunakan untuk memohon dana-dana pembiayaan daripada bank dan juga daripada syarikat-syarikat lain. Melalui rancangan perniagaan ini, pihak bank khususnya ataupun pihak pendanaan, contohnya MARA dan sebagainya, mereka lihat dan mereka boleh membuat kesimpulan tentang kewibawaan dan juga daya saing sebuah syarikat berdasarkan pelan perniagaan ini. Okay. Apa yang ada dalam pelan perniagaan? Pelan perniagaan yang baik, dia mengandungi beberapa perkara. Dia ada lebih kurang 14 komponen. Namun begitu, 8 komponen ini adalah perkara yang sangat penting. Itu ringkasan eksekutif, analisis pasaran, strategi, produk, organisasi, keperluan modal, isu kewangan, dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan rancangan perniagaan. Ini komponen 8 komponen yang penting. So, dalam membuat rancangan perniagaan oleh Jabatan Perniagaan, mestilah objektif dan realistik, ringkas, fokus dan menerangkan siapa yang terlibat. Itu catatan organisasi, menggunakan kata yang mudah, maklumat yang tepat. Jadi format penyediaan ni seperti yang saya dah bagi dalam file. Dari muka depan, ringkasan eksekutif, kenalan, tujuan, data rancangan syarikat, maklumat pemilik, projek, 8 produk, 9 pengurusan syarikat, rancangan pemasaran, sampailah dokumen-dokumen sokongan. Okey. Senarai kandungan ini anda boleh lihat di dalam file yang saya bagi pada pertemuan pertama, dan di situlah contoh-contoh yang kita akan nyatakan dalam file dalam rancangan perniagaan syarikat makanan yang tuan-tuan sediakan. Okay. Berbalik kepada proses kita tadi, apabila kita melihat pelan perniagaan dan juga rancangan perniagaan, kita juga sebenarnya kena fikirkan bahawa ini adalah satu projek startup business pemula, yang mana projek ini adalah aset bisnes yang boleh kita guna pakai untuk kita buat pada masa hadapan. Sebab tu saya cakap melalui rancangan perniagaan, melalui proses-proses yang kita lalui, sebenarnya kita sudah ada idea, kita sudah ada rancangan untuk kita membuat bisnes.
Sebab tu ya Kak, kalau kita tengok soal gadis ni cakap apa, bodoh sebagai aset perniagaan. Itu satu bisnes ya.